Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian risalah Izalatul Iltibas bi tawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wan nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala, anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilang. Jazahumullah wa anna khaira. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ni siri yang kelima daripada pengajian kitab Izalatul Iltibas bi tawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wan nifas, anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilang. Kita muka surat 25. Okey, kita muka surat 25. Katanya faidatun muhimmah fi hukmi rutubati farjil mar'ah. Ni faedah yang penting pada membincangkan berkenaan dengan rutubah. Rutubah asal makna lembab lah. Asal makna lembab, basah. Farak perempuan. Yang mana farak perempuan ada kala ataupun dalam tempoh tertentu, dalam masa-masa tertentu, dia mengeluarkan cecair putih. Ataupun orang puan panggil keputihan. Maka ni kita nak bincang berkenaan dengan cecair tersebut. Kita nak bincang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Katanya yakhruju min farjil mar'ati fil ahwalil 'adiyati fi tuhri sa'ilun abyad aw asfar. Keluar daripada kemaluan perempuan pada keadaan al-ahwal al-adiyah ni, maksudnya al-adiyah ataupun al-ahwal al-adiyah ni maksudnya keadaan-keadaan biasalah. Keadaan-keadaan biasa maksudnya kebiasaan perempuan keluar daripada kemaluan dia fil tuhur, pada ketika suci, maksudnya ketika tidak ada darah haid, ketika tidak ada darah nifas. Keluar sa'ilun abyad, itu fa'il bagi yakhruju. Sa'il ni maksudnya cecair lah. Kalau kita kata cecair yang putih, atau asfar ataupun warna kuning. Kadang-kadang sebahagian daripada perempuan oleh kerana pekat sangat keputihan dia, jadi seolah-olah seperti warna kuning. Warna kuning cerah lah, bukan warna kuning pekat tu, bukan. Baik. Yang mana sa'il abyad atau asfar ni yusamma 'indal fuqaha, dinamakan sa'il ini, benda ni, cecair ni dinamakan di sisi ulama fiqh sebagai birutubatil farj. Dinamakan sebagai rutubatil farj, rutubah faraj. Jadi mengikut istilah ulama fiqh, itulah yang dinamakan sebagai rutubah al-farj. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Izalatul Iltibas, kitab ni sebenarnya mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya perbahasan berkenaan dengan hukum hakam perempuan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tetapi masalahnya, dalam kitab-kitab fiqh mu'tabar yang dijadikan rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama mazhab Imam Syafi'i tidak menyebut pun bahawasanya rutubatul farj berwarna kuning. Tetapi dalam kitab ni dikata ada juga yang berwarna kuning. Jadi sebab itulah kalau kita tengok nota kaki dikata hakadha fil asl. Dalam asal beginilah asalnya. Bi annaha sa'ilun abyad aw asfar.
Yang mana rutubatul farj, yang keluar daripada perempuan saat itu adalah cecair yang warna putih ataupun kuning. Walakinil fuqaha'u yu'abbiruna anha bi annaha ma'un abyadu mutaraddidun bainal madhi wal 'araq. Tetapi para fuqaha telah membuat ibarat, maksudnya menyebut bahawasanya rutubatul farj saat itu adalah air yang putih yang antara madhi dengan peluh. Antara madhi dengan peluh. Wala yata'arraduna lil asfari asla. Wala yata'arraduna lil asfari asla. Maksudnya mereka itu tidak menyentuh pun, mereka itu tidak menyebut pun tentang warna kuning sama sekali. Jadi apa hak yang disebut bahawasanya au asfar ini menyalahi apa hak yang disebut oleh ulama-ulama fiqh sebelum daripada ni. Okey. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkinlah maksud asfar di sini adalah melihat kepada ada segelintir ataupun sebahagian daripada perempuan kerana kepekatan ataupun pekat sangat keputihan hak yang keluar sehingga seakan-akan berwarna kuning. Mungkin begitu. Baik. Cuma dalam masalah ni, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kata ada keputihan perempuan yang terlalu pekat yang seakan-akan warna kuning, maka di sini ada sebahagian daripada perempuan yang akan yang tidak dapat membuat perbezaan di antara keputihan dan kuning yang menjadi warna kepada darah haid. Sebelum daripada ni kita menyebut bahawasanya antara sifat bagi darah haid adalah warna. Yang mana warna darah haid dia terbahagi kepada beberapa warna. Yang paling kuat adalah warna hitam. Yang kedua warna merah. Yang ketiganya warna perang. Yang keempatnya adalah warna kuning. Yang kelimanya adalah warna keruh. Sebelum daripada ni kita sebut yang pertama aswad, okey, itu bahasa Arab. Yang keduanya asfar, yang ketiganya ashqar, yang keempatnya yang pertamanya aswad, yang keduanya ahmar, yang ketiganya ashqar, yang keempatnya asfar, yang kelimanya akdar. Jadi sebelum daripada ni kita pernah bincang berkenaan dengan sufrah dan kudrah, kuning dan keruh. Adakah ia juga termasuk daripada warna darah haid ataupun tidak? Dan kita sebut bahawasanya pandangan majoriti ulama mengatakan sufrah dan kudrah itu juga termasuk daripada warna darah haid, berpandukan kepada hadis Aisyah, yang mana kata Aisyah kepada orang perempuan yang bertanyakan kepada dia tentang warna kuning yang masih lagi ada pada kapas, boleh tak nak sembahyang? Kata Aisyah, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Jangan kamu gopoh sehinggalah kamu melihat kapas yang putih, tidak ada sedikit pun warna darah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana kuning juga adalah warna darah, dalam masa yang sama ada sebahagian daripada perempuan dia mengalami keputihan yang pekat seperti seakan-akan nampak macam warna kuning, maka ketika tu perempuan tersebut tidak tahu adakah ini masih lagi warna darah haid ataupun ini adalah keputihan. Ada sebahagian perempuan begitu keadaan dia. Okey, bagaimanakah hukum dia? Okey, ketika perempuan tu syok, kuning itu adakah kuning darah ataupun kuning itu adalah kuning keputihan, maka ketika tu dia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Maksudnya keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Apabila kita kata keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajipan sembahyang, maka bermakna kuning tersebut tidak lagi kita kata haid. Bahkan kuning tersebut kita kata adalah kuning bagi keputihan yang pekat tadi. Kerana benda kuning tu kita kata tidak haid kerana dia syok. Dia pada asalnya setiap seorang mukallaf diwajibkan sembahyang, sama ada lelaki ataupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sembahyang dia menjadi kewajipan ke atas orang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang mana ketetapan itu ada waktu-waktu yang ditetapkan, ada waktu-waktu yang ditetapkan oleh syarak. Jadi setiap orang yang beriman
sama ada lelaki ataupun perempuan, menjadi kewajipan kepada dia mengerjakan sembahyang. Okey, itu pada asal. Kita kena ingat, asal setiap mukallaf ataupun setiap mukallafah wajib ke atasnya sembahyang. Baik. Okey, nanti soalan-soalan nanti Yana jawab lepas daripada ni ya. Okey, lepas daripada ni insya-Allah kita akan cuba jawab. Jadi benda saat ni tahu? Dah ingat dah. Terbaca soalan. Okey, gini. Jadi ketika mana seorang perempuan saat itu, ketika mana seorang perempuan pada asalnya diwajibkan kepada dia sembahyang, setiap mukallaf pada asal diwajibkan kepada dia sembahyang, dalam keadaan tertentu gugur kewajipan sembahyang daripada dia, iaitu ketika datang haid, ketika datang nifas. Jadi seorang perempuan ketika datang haid, ketika datang nifas, maka gugur kewajipan sembahyang ke atasnya. Ketika mana perempuan tu tidak yakin apa hak yang keluar itu adalah haid, kerana ada kemungkinan kuning itu masih lagi warna haid, dan kemungkinan kuning itu adalah warna kepada keputihan ataupun warna keputihan, sebab kebiasaan dia keputihan dia seakan-akan kuning, maka ketika tu tidak yakin haid itu, dia tidak dapat menggugurkan kewajipan asal sembahyang. Maksudnya tetap wajib dia kena sembahyang. Kita ada kaedah menyebut al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Apa maksud yakin di sini? Okey, kita kata asal kepada perempuan wajib sembahyang. Okey, itu yakin. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah haid. Tiba-tiba dia syok, hak yang datang saat ni haid ke ataupun warna keputihan, maka ketika tu kewajipan sembahyang tidak dapat digugurkan dengan syoknya apa yang keluar itu adalah haid. Berbeza dengan masalah, kalaulah perempuan saat ni tu dia tidak pernah pun berlaku keputihan dia seakan-akan kuning. Maksudnya keputihan dia putih. Keputihan dia putih, bukan warna kuning keputihan dia. Keputihan dia putih lah. Itu kebiasaan kebanyakan perempuan. Tidaklah siapa pekak, siapa macam kuning gitu, tak. Maka pada penghujung haid dia masih lagi ada kuning, maka ketika tu perempuan tersebut tidak boleh lagi sembahyang. Kerana kuning itu adalah kuning darah, bukan kuning keputihan. Kerana perempuan yang kategori kedua ini tidak biasa keputihan dia seakan-akan warna kuning. Okey, ni perkara yang penting yang perlu perempuan kena tahu dalam masalah ni. Okey. Katanya walaha thalathatu ahwal, dan bagi rutubatil farj. Okey, kita guna istilah yang disebut oleh ulama mudah sikit kita nak faham. Kita kena faham istilah dulu. Rutubatul farj maksudnya asal makna lembab ataupun basahan yang ada pada faraj, cecair yang ada di dalam faraj, hak yang kita kata keputihan itulah, ataupun cecair hak yang tidak keputihan pun, yang penting cecair je, hak yang keluar daripada faraj. Baik, dia sebenarnya ada thalathu ahwal, ada 3 keadaan. Yang pertama, al-halatul ula an takhruja mimma yajibu ghasluhu fil istinja. Dia keluar daripada barang, yakni daripada tempat yang wajib dibasuhnya pada istinja. Di sana ada tempat yang wajib perempuan basuh ketika perempuan qada hajat. Maksudnya ketika perempuan ketika perempuan qada hajat, ada kawasan farak dia saat itu tempat hak yang wajib dibasuh. Tempat hak yang wajib dibasuh iaitu wa huwa ma yadhharu 'inda julusiha 'ala qadamaiha. Apa hak yang nyata, apa hak yang jelas, apa hak yang zahir ketika perempuan tu duduk bercangkung. Itu maksud julusiha 'ala qadamiha, duduk di atas dua kakinya, maksudnya duduk bercangkung. Ketika seorang perempuan duduk bercangkung, ada kawasan farak hak yang maksudnya hak yang terbuka, hak yang zahir, maka kawasan tu dipanggil kawasan yang wajib dibasuh. Baik. Kalaulah keputihan itu, cecair yang keluar daripada kemaluan itu keluar daripada situ, maksudnya dia keluar daripada tempat tersebut. Dia keluar daripada tempat tersebut, kata ulama, fahadhihi taharatun qat'ah. Keputihan ini ataupun cecair ini ataupun rutubatul farj ini adalah suci qat'an,
Suci secara qat'. Maksudnya tanpa ada khilaf. Qat'an ay bila khilaf. Tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Suci secara qat'. Maksudnya tanpa ada khilaf. Kenapa ulama kata suci? Kalaulah keputihan tu keluar daripada kawasan yang wajib perempuan itu basuh ketika istinja, iaitu kawasan yang nyata, yang zahir ketika perempuan duduk bercangkung, kerana cecair ataupun keputihan yang keluar daripada kawasan tersebut, dia mengambil hukum peluh. Maksudnya sebagaimana peluh tidak najis, peluh suci, begitu juga cecair itu juga suci, cecair itu juga tidak najis. Di sebenarnya rutubatul farj yang kita kata suci saat itu, dia bukan hanya khusus kepada perempuan. Bahkan setiap binatang pun hukum dia sama. Jadi kalaulah kita terkena cecair yang keluar daripada kemaluan binatang lembu, kena di baju kita. Tetapi cecair tersebut dia keluar daripada bahagian zahir kemaluan lembu tu. Daripada zahir kemaluan lembu tu, maka hukum dia suci. Ia dalam kitab ni, dalam kitab-kitab fiqh, dia rutubatul farj bukan hanya khusus untuk perempuan, bahkan segala cecair yang keluar daripada farak binatang sekalipun mengambil hukum yang sama. Okey, dia mengambil hukum peluh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, al-halatu tsaniyah an takhruja mimma la yajibu ghasluhu, tapi wa yasiluhu dzakarul mujami'. Maksudnya rutubatul farj ini, keputihan ini, cecair ini, dia keluar daripada barang, yakni daripada tempat yang tidak wajib dibasuhnya. Maksudnya dia keluar bukan daripada tempat hak yang nyata, yang zahir ketika perempuan duduk bercangkung, bahkan daripada bahagian dalam sikit. Tapi bukan dalam sangat, dalam sikit. Dalam sikit. Dia perempuan kalau dalam sikit, dia tidak wajib basuh. Hak yang wajib basuh apa? Hak yang zahir ketika dia duduk bercangkung sahaja. Tapi wa yasiluhu dzakarul mujami', tetapi tempat tersebut masih lagi sampai oleh zakar lelaki yang bersetubuh dengan dia. Maksudnya kawasan hak yang dalam sedikit saat itu dapat orang hak lelaki ataupun dia bersetubuh, zakar lelaki hak yang bersetubuh sampai kepada tempat tersebut. Baik, kalau keluar daripada tempat itu, maka di sini berlaku khilaf. Berlaku khilaf. Kalau hak yang keluar daripada kawasan zahir, hak yang perempuan duduk bercangkung saat itu keluar daripada kawasan tu, maka hukum dia suci. Tapi kalau keluar daripada kawasan hak yang zakar orang yang bersetubuh sampai, tapi kawasan tu sebenarnya tidak wajib dah basuh dalam istinja kawasan tu. Tapi kalau keluar kawasan tu, maka rutubatul farj saat itu berlaku khilaf. Fa'tamada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami fi tuhfatihi annaha tahirah. Maka i'timad, berpegang oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab tuhfahnya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia ada beberapa kitab. Antara kitab yang masyhur adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Dan kitab Tuhfatul Muhtaj di antara kitab mu'tamad dan kitab yang dijadikan rujukan dalam fatwa mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi mengikut pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, bahawasanya rutubatul farj yang keluar daripada kawasan tersebut, hukum dia adalah suci. Baik. Wa'tabana Syekh Muhammadun Ar-Ramli, dan telah i'timad oleh Syekh Muhammadun Ar-Ramli, Muhammad Ar-Ramli, wa Syekhul Khatib Asy-Syirbini, dan Syekh Khatib Asy-Syirbini, annaha najisah, bahawasanya rutubatul farj yang keluar daripada kawasan dalam farak tapi masih lagi sampai zakar orang yang bersetubuh ke tempat tersebut, kalau keluar daripada bahagian tu, maka mengikut pandangan Imam Ramli dengan Imam Khatib Asy-Syirbini, hukum dia adalah najis. Okey, apakah alasan Khatib Asy-Syirbini dengan Imam Ramli? Dia katanya li'annaha rutubatun jawfiyah, kerana sesungguhnya cecair tersebut adalah cecair yang datang ataupun yang dinisbahkan kepada jauf, yang dinisbahkan kepada bahagian dalam. Jauf ni asal makna rongga, yang dinisbahkan kepada bahagian dalam. Maka setiap apa yang keluar daripada kemaluan perempuan, hukum dia najis, melainkan air mani.
Begitu juga setiap perkara yang keluar daripada zakar lelaki adalah najis melainkan air mani. Jadi mengikut pandangan Syekh Ramli dan Syekh Khatib Asy-Syirbini, yang keluar daripada bahagian dalam saat itu dia mengambil hukum madhi. Hukum madhi, hukum dia adalah najis. Baik. Berapa dah? 2. Yang ketiga, an takhruja min wara'i batinil farj, bahawa keluarlah keputihan itu daripada wara' belakang, daripada belakang batin farak, belakang dalam farak, maksudnya lebih dalam lagi. Maksudnya keluar daripada kawasan yang zakar orang yang bersetubuh tidak sampai pun kepada tempat tersebut, dalam sangat. Wahwa, iaitu wara' batinil farj ma la yasiluhu zakarul mujami', kawasan barang, yakni tempat ataupun kawasan yang tidak sampai akan dia oleh zakar al-mujami'. Zakar al-mujami' maksudnya zakar orang yang bersetubuh. Fahya, maka iaitu rutubah saat itu najisatun qat'an, najis qat'an secara putus, maksudnya tanpa ada khilaf. Jadi kalau kita buat kesimpulan, jadi kita faham dah apa yang disebut dalam kitab, kita buat kesimpulan. Jadi sekarang ni kita nak bincang, adakah keputihan itu najis ataupun tidak. Jadi keputihan najis ataupun tidak, keputihan memang jelas busuk keputihan. Tapi cuma adakah dia najis ataupun tidak, dia tidak semesti benda yang busuk hukum dia najis, tidak semesti. Dan tidak semesti benda yang keluar daripada kemaluan najis. Ada benda yang keluar daripada kemaluan tidak najis. Sebagai contoh mani. Dalam masalah rutubatul farj ataupun keputihan ataupun cecair yang keluar daripada kemaluan perempuan, maka kena tengok keluar daripada tempat mana. 2 masalah sepakat ulama, 1 masalah berlaku khilaf. Masalah yang sepakat yang pertama, kalau keluar daripada kawasan yang zahir ketika perempuan duduk bercangkung. Keluar daripada kemaluan farak perempuan yang zahir ketika perempuan duduk bercangkung, maka hukum dia adalah suci. Sebab dia mengambil hukum peluh. Maksudnya dia seperti hukum peluh. Baik. Seperti hukum peluh. Sebagaimana peluh suci, begitu juga keputihan atau cecair tersebut juga hukum dia suci. Ini yang pertama. Yang kedua je adalah, kalau dia keluar daripada bahagian dalam farak perempuan yang tidak sampai pun zakar orang yang bersetubuh, maka hukum dia adalah najis. Okey, 2 masalah ni sepakat ulama tanpa ada khilaf. Hak yang berlaku khilaf adalah, kalaulah keputihan saat itu keluar daripada kawasan yang sampai zakar orang yang bersetubuh. Orang yang bersetubuh sampai zakar pada tempat tersebut. Adakah dia najis ataupun suci? Mengikut pandangan Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, hukum dia suci. Manakala mengikut pandangan Imam Ramli, Imam Khatib Asy-Syirbini, hukum dia adalah najis. Okey, jelas. Tinggal lagi, kita ada satu lagi. Jenis orang puang ni dia was-was sikit kan. Kadang-kadang orang puang was-was sikit. Bukan was-was sikit, was-was banyak. Kadang-kadang kita kabur gini, dia masih lagi was-was. Kalau kita kabur gini masih lagi was-was. Ataupun memang dia tidak jelas bagi dia. Was-was rasa. Kadang-kadang tidak jelas, syok. Saya tidak tahulah keluar daripada bahagian zahir farak ketika duduk bercangkung ke ataupun keluar daripada bahagian dalam. Saya tak tahulah. Okey, ketika tidak jelas keluar daripada bahagian mana, maka kata ulama hukum dia adalah suci. Jadi pendek kata, keputihan kalau yakin keluar daripada bahagian dalam, hukum dia najis. Kalau yakin keluar daripada bahagian luar, hukum dia suci. Kalau tidak yakin, maka dia mengambil hukum suci. Kerana benda yang najis, selama mana kita tidak yakin, maka tidak dihukumkan sebagai najis. Baik. Tinggal lagi benda, boleh kita tengok nota kaki nombor 4. Wa muqtada kalam ar-Ramli annahu yu'fa anha fala tunajjisu dhakara al-mujami' wala mani al-mar'ah. Maksudnya apa hak yang difaham daripada kalam Imam Ramli?
Jadi Imam Ramli kata kalaulah keputihan saat itu keluar daripada bahagian yang sampai zakar orang yang bersetubuh. Kalau keluar daripada bahagian tu, maka hukum dia adalah najis. Apa yang dapat difaham daripada kalam Imam Ramli? Annahu yu'fa anha. Keputihan tersebut dimaafkan. Fala tunajjisu zakaral mujami'. Zakar orang yang bersetubuh dengan dia, yang terkena keputihan ketika bersetubuh tu, dia tidak, keputihan itu tidak menajiskan. Maksud tidak menajiskan, maksudnya dimaafkan. Maksudnya dimaafkan. Wala maniyal mar'ah, dan dia tidak juga menajiskan mani bagi perempuan. Kalau perempuan keluar mani bercampur dengan keputihan tersebut, juga dimaafkan. Itu maksud dia. Lepas tu dia kata walau syakka fi kauniha tahiratan aw najisah, kalau sekiranya syak, walau syakka, sekiranya syak, dia kena kata walau syakkat. Tu sebenarnya hak yang lebih tepat. Walau syakkat, sebab takkan lelaki hak yang syak, perempuan yang syak. Kebiasaan begitulah. Sebab syakka kena kembali kepada lelaki. Kena kata walau syakkat, kalau sekiranya seorang perempuan itu syak, ragu-ragu, fi kauniha tahiratan aw najisah. Keputihan ni suci ke najis? Keluar daripada mana? Keluar daripada bahagian zahir ke ataupun bahagian dalam tu? Dia syak. Sebab benda dia syak lihtimal khurujiha min hadd adh-dhahir wal batin, kerana ada ihtimal, kerana ada kemungkinan dia keluar daripada hak zahir ataupun hak batin. Fal aslu taharah, maka asal adalah suci. Okey. Lepas tu kita tengok nota kaki nombor 5. Hak tadi kita cerita berkenaan dengan najis dan suci. Kita berbincang berkenaan dengan najis ataupun suci. Okey, jelas. Lepas daripada ni kalau orang tanya bab keputihan, kita boleh jawab dah, insya-Allah. Ini satu ilmu yang mungkin sebahagian besar telah mengetahui hukum dia. Namun mungkin ada sebahagian kecil daripada peserta yang mengikuti pengajian kitab ini belum lagi mengetahui hukum tersebut. Belum lagi mengetahui. Sebab baru ni dalam Mageng masa ana duduk di klinik hukum Jabatan Mufti Terengganu, sebab ana dilantik, alhamdulillah dilantik menjadi ahli panel klinik hukum Jabatan Mufti Terengganu, yang mana ada seorang ustazah, dia mari tanya berkenaan dengan keputihan. Sebab dia kata ada orang kabur keputihan najis. Jadi macam mana kalau kita kena basuh semua ke setiap kali kita nak semayang? Dia kata gitu. Setiap kali kita nak semayang kita basuh semua sebab ada orang kata najis. Dia ustazah dah. Dia ustazah dah, dia mari tanya. Lepas tu ana pun jawab, ana kata kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia sebenarnya keputihan tidak dihukum najis secara mutlak dan tidak dihukum suci secara mutlak. Bahkan ada perinciannya, ada pembahagiannya. Pembahagiannya sebagaimana hak yang kita cerita. Lepas tu dia kata dah, kalau kita tak tahu tubik daripada mana ustaz? Kalau kita tidak tahu maka hukum dia adalah suci. Tengok, ni disebut dalam kitab. Termasuklah kitab ni sebut. Dan bukan sebenarnya kitab ni saja, kitab-kitab lain pun sama juga. Seterusnya, mana lagi? Okey, ni berkenaan dengan suci ataupun najis. Okey, kita akan bincang pula berkenaan dengan adakah ia membatalkan wudu ataupun tidak. Kerana kita di antara perkara yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu daripada kemaluan faraq ataupun zakar ataupun daripada dubur. Keluar sesuatu daripada qubul ataupun dubur. Hak yang kita belajar dalam kitab fiqh. Malaikat mani. Mani dia tidak membatalkan wudu. Sebagaimana mani tidak najis dan mani juga tidak membatalkan wudu. Manakala perkara yang lain yang keluar daripada kemaluan, daripada zakar, daripada faraq, daripada dubur, ia membatalkan wudu. Ia membatalkan wudu. Sehingga kan keluar angin batal wudu. Walaupun keluar angin, tetap ia membatalkan wudu. Jadi sekarang ni kalau kita tengok keputihan, dia keluar daripada kemaluan. Adakah keputihan itu membatalkan wudu ataupun tidak? Maka kata ulama, kena tengok. Kena tengok kalau dia keluar daripada hak zahir, maksudnya dia keluar daripada hak yang nyata ketika perempuan duduk bercangkung, maka ia tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau dia keluar daripada hak batin, sama ada hak yang sampai zakar ataupun lebih dalam lagi, maka ia membatalkan wudu. Ini kita boleh tengok nah. Tengok nota kaki nombor 5. Dia katakan hadza hukmuha taharatun wa najasah. Ini adalah hukumnya
taharatan wa najasah, nisbah suci dan nisbah najis. Wattafaqu ala anna hadhihi ar-rutubata idza kharajat min haddil batin annaha tanqudul wudu. Maksudnya mereka itu bersepakat, ulama bersepakat bahawasanya cecair ini apabila dia keluar daripada hak batin, daripada kawasan batin, bahawasanya cair ini ia membatalkan wudu. Wa in kharajat min haddil zahir, kalau sekiranya dia keluar daripada hak zahir, au syakkat ataupun syak, keluar daripada hak batin ke hak zahir, fala tunqidul wudu atau fala tanqudul wudu, maka dia tidak membatalkan wudu. Syakat fi kauniha kharajat min haddil batin aw adh-dhahir. Syak dia ni keluar daripada hak zahir ke hak batin, maka dia tidak membatalkan wudu. Kerana wudu kita adalah benda yang diyakini. Apabila berlaku perkara yang syak, adakah batal wudu ataupun tidak, maka tidak boleh kita nak hilangkan benda yang diyakini. Sama macam kita khabar tadi, al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Okey. Habis perbincangan berkenaan dengan keputihan ataupun cecair. Dia bukan mesti keputihan saja. Bukan keputihan. Dia ada selagi cecair yang keluar daripada perempuan, cecair jernih yang keluar daripada perempuan, dia mengambil hukum yang sama. Seterusnya, al-faslu tsani, fasal yang kedua. Al-mabhathul awal fi ma yahrumu bil haidhi wan nifas. Perbahasan fasal yang kedua, ada beberapa perbahasan. Perbahasan yang pertama adalah pada perkara yang haram dengan sebab haid dan nifas. Okey, di sana apabila perempuan tu datang haid ataupun apabila perempuan tu datang nifas, maka ada perkara yang dilarang, yang diharamkan dia melakukan perkara tersebut. Ataupun diharamkan kepada orang lain. Adakala diharamkan kepada perempuan, adakala diharamkan kepada orang lain. Yahrumu bil haidhi wan nifas as-salah. Haram dengan sebab haid, dengan sebab nifas, sembahyang. Antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid, perempuan yang nifas adalah sembahyang. Sebab itulah haid dinamakan juga sebagai mani'. Nifas dinamakan juga sebagai mani', penghalang daripada wajibnya sembahyang. Penghalang daripada sahnya sembahyang. Sembahyang ni dah kira sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Walaupun perempuan saat ni itu kuat beribadat. Kuat ibadat dia. Qawamatul lail, sawamatul nahar. Dia ni sentiasa jaga qiyamul lail, kuat puasa siang hari. Tapi ketika datang haid, dia tidak boleh sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Sehingga kan sujud tilawah dan sujud syukur tidak boleh dilakukan. Kerana sujud tilawah dan sujud syukur, mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, dia mengambil hukum sembahyang. Maksudnya disyaratkan padanya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Begitu juga yang keduanya tawaf. Tawaf sama ada tawaf sunat ataupun tawaf wajib. Tak boleh. Perempuan yang datang haid dan datang nifas tidak boleh dia tawaf. Haram dia tawaf. Sama ada tawaf sunat ataupun tawaf wajib. Kerana kata Rasulullah, at-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf ini menempati sembahyang. Wa massul mushaf, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Tidak boleh bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Wa hamluhu, membawa Al-Quran. Tak boleh juga. Wa qiraatul Quran, dan baca Al-Quran ay biqasdil Quran, dengan qasa Al-Quran. Kalau baca ayat Quran tapi dengan qasa doa ataupun qasa zikir, maka waktu dibolehkan. Kalau baca Al-Quran, sebagai contoh, dia nak naik kereta, dia uzur dia nak naik kereta, dia baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, boleh. Hukum dia tidak menjadi masalah kerana dia tidak qasa Quran, bukan dia qasa doa. Baik. Dia tidak dikatakan baca melainkan bersuara. Tidak dikatakan baca melainkan bersuara. Jadi bermakna kalau sekiranya dia menggerakkan bibir mulut, menggerakkan gerahang tanpa menggerakkan lidah, tanpa mengeluarkan suara, hukum dia adalah dibolehkan. Apatah lagi kalau dia membaca di dalam hati, lebih-lebih lagi dibolehkan. Diharang membaca Al-Quran ketika haid dan ketika nifas
Dia tidak ada perbezaan bagi perempuan yang hafal Quran ataupun tidak. Bagi perempuan yang belajar Quran ataupun tidak. Bagi perempuan yang mengajar Quran ataupun tidak. Ini adalah pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun, di sana ada pandangan yang kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahawasanya dibolehkan bagi perempuan yang mengajar Al-Quran untuk membaca Al-Quran ketika dia datang haid. Okey, ada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Manakala mazhab Maliki, kalau kita nak tengok pandangan hak yang lebih luas, pandangan hak yang mengatakan haram ni bukan hanya mazhab Imam Syafi'i, bahkan pandangan majoriti ulama, sama juga mazhab Hanafi dan Hanbali. Melainkan mazhab Maliki yang mengatakan boleh bagi perempuan yang datang haid membaca Al-Quran. Okey, seterusnya wa taharatu bi niyyati ta'abbud, dan bersuci dengan niat ta'abbud, dengan niat beribadat. Dia bersuci, dia ada bersuci bukan niat ibadat. Contoh kita mandi pagi, mandi tengah hari, itu kan bertaharah, bersuci, tapi bukan niat ibadat. Itu bersuci pada adat je. Dia ada bersuci dengan niat ibadat dengan maksud mandi wajib sebagai contoh, ataupun berwudu, itu sebagai contoh. Jadi bersuci dengan niat ta'abbud dan dengan niat ibadat, contoh mandi wajib, contoh lagi kita kata berwudu ketika perempuan tu datang haid, ketika perempuan tu datang nifas, hukum dia adalah haram. Li ghairi nahwin nusuki wal 'id, tapi selain daripada seumpama. Dia panggil nahwi ni seumpama. Kalau kita nak hak yang kalau kita nak ibarat hak yang lebih terperinci, kita katakan selain daripada nusuk dan selain daripada hari raya wa nahwihi. Dia panggil idhafah nahwi kepada nusuk adalah idhafah ma'tuf kepada ma'tufun alaih dengan dihadafkan huruf ataf. Asalnya li ghairin nusuki wal 'idi wa nahwihima. Maksudnya bersuci dengan niat ta'abbud selain daripada nusuk ibadah haji ataupun ibadah umrah, dan selain daripada hari raya, dan seumpama keduanya. Seumpama keduanya hari raya dan ibadat haji dan umrah. Maksudnya dia lagu mana? Maksud dia perempuan yang datang haid apabila dia nak berumrah ataupun dia nak berihram, dia nak niat berihram. Dia perempuan yang datang haid boleh dia niat berihram. Jangan kita kata tak boleh apa. Jangan kata tak boleh pula. Boleh, tak ada masalah. Hak yang tidak boleh dia tawaf sahaja. Orang perempuan datang haid dia nak niat haji boleh. Hak yang tidak boleh adalah tawaf sahaja. Hak lain boleh belaka. Sebab hak lain tidak disyaratkan suci daripada hadas kecil dan tidak disyaratkan suci daripada hadas besar. Jadi perempuan yang haid, katakanlah dia berada di Madinah, dia mula datang haid. Dia nak pergi Mekah, kalau dia kosak dia tujuan dia untuk buat umrah, mesti dia kena niat. Apabila safar di miqat, tidak boleh tak niat. Jadi ada biarlah waktu kita tak mau cerita, kalau kita nak cerita jadi panjang pula, kita masuk bab lain pula. Okey, ni sambil-sambil ya. Jadi siapa di Bir Ali, siapa di Dhul Hulaifah, dia wajib dia kena berniat sebab qasak dia nak pergi Mekah untuk berihram, sama ada ihram dengan haji ataupun ihram dengan umrah, itu masalah lain lah. Okey, kita kata dia buat umrah lah. Okey, siapa di miqat Bir Ali ataupun Dhul Hulaifah, dia niat. Dia niat. Okey, sekarang ni haid dia ada. Biar ada pun tak ada masalah, boleh je. Niat. Okey, di sana ada perkara yang disunatkan bagi orang yang ingin berihram, iaitu mandi sunat ihram. Di sana ada perkara yang disunatkan kepada orang yang ingin berihram yang dinamakan sebagai mandi sunat ihram. Adakah mandi sunat ihram disunatkan kepada perempuan? Jawapannya ya, disunatkan kepada perempuan. Begitu juga di sana ada mandi-mandi yang disunatkan bagi orang yang mengerjakan haji. Mandi kerana nak wukuf di padang Arafah sebagai contoh. Walaupun perempuan tu haid, tetap sunat dia mandi. Sama juga perempuan pada hari raya tu perempuan datang haid, maka sunat dia mandi hari raya. Okey. Contoh yang lain lagi, benda lagi hak yang selain daripada hari raya, selain daripada ibadat haji sebagai contoh. Okey. Benda kita contoh hak yang lain lagi ya. Tak marilah contoh lain. Tak teringat contoh lain. Okey, minta hujang sebagai contoh. Benda minta hujang. Kita nak kena sembahyang minta hujang, ataupun gerhana kena sembahyang.
Cuma di sana ada juga pandangan yang mengatakan, ada pandangan, kita buat contoh ginilah. Ada pandangan ulama yang mengatakan disunat mandi untuk setiap berkumpul. Okay. Allah minta maaf banyak hak yang live Facebook, hak yang live di Facebook putus tak ni. Tak tahu putus diri. Mungkin panah ke macam mana tahu. Okey, tak apalah. Putus ke, kita sambung balik. Okey, kata dia, Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah mandi sunat hari raya, mandi kerana hak yang disunatkan dalam ibadat haji, maka dibolehkan bagi perempuan yang haid. Seterusnya kata dia, Waalaikumsalam. Minta maaf banyak kebetulan saat ni putus lain saat ni. Putus lain. Tapi tak apalah. Hak yang putus anda tahu dia simpang sendiri ke dok. Tapi tak apa, kita ada Telegram. InsyaAllah Telegram okey, tak ada masalah. Okey. Antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan nifas lagi adalah wasaum, puasa. Sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Wal lubthu fil masjid, dan berhenti dalam masjid. Lubth maksudnya diam dalam masjid, berhenti dalam masjid. Tapi kalau lalu sahaja, lalu tidak berhenti, maka dia ada hukum dia. Kena tengok, kalau dia bimbang titik darah, maka hukum dia adalah haram. Kalau tidak bimbang titik darah, maka hukum dia adalah tidak haram. Wal mururu fil masjid wal mururu fihi in khafat talwithah. Kalau dia lalu dalam masjid, lalu ni maksudnya masuk pintu ni, tubik pintu ni, keluar pintu ni tanpa berhenti, maka dibolehkan. Sebagai contoh, perempuan tu dia pergi di masjid untuk sembahyang maghrib. Lepas daripada sembahyang maghrib, dia tunggu untuk sembahyang isyak. Tiba-tiba dia rasa macam bocor, rasa macam keluar darah. Awalnya bulan ni mari, biasa tak mari lagi. Contoh. Maka dia pun bangun cepat-cepat keluar daripada masjid. Memang darah haid datang. Okey, dia kena wajiblah kena keluar daripada masjid. Tiba-tiba nak pergi kat kereta dia, kunci kereta tinggal pula. Kunci kereta tinggal dalam masjid. Boleh tak dia masuk? Okey, tengok. Kalau dia tidak bimbang darah titik dalam masjid, darah mengotori masjid, maka boleh dia masuk lalu saja tanpa berhenti. Tetapi kalau dia bimbang mengotori masjid, lalu pun tidak boleh. Lalu saja tak boleh. Seterusnya antara perkara yang dilarang, yang diharamkan kepada perempuan yang haid adalah wa mubasyaratu ma baina surratiha wa rukbatiha, dan mubasyarah, bersentuh kulit. Itu makna mubasyarah. Bersentuh kulit barang anggota yang di antara pusatnya dan lututnya. Dia dalam masalah ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak perincikan lagi, perempuan yang haid haram bagi suami dia bersetubuh dengan dia, dan haram bagi dia mengizinkan suami dia bersetubuh dengan dia. Okey, itu hukum asal. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maksudnya, hendaklah kamu menjauhi perempuan ketika dia datang haid. Jadi haram bersetubuh dengan perempuan ketika perempuan datang haid, begitu juga ketika perempuan datang nifas. Hukum haram bersetubuh dengan perempuan yang datang haid dan datang nifas adalah hukum yang disepakati oleh ulama, ijma' ulama. Ini hukum yang disepakati oleh ulama. Okey, satu. Yang keduanya adalah mengambil keseronokan, sama ada memandang ataupun bersentuh kulit daripada lutut ke bawah, daripada pusat ke atas, dan daripada lutut kepada pusat tetapi di atas kain. Hak tu sepakat ulama mengharuskan. Boleh hak tu. Hak tu dibolehkan. Cuma hak yang berlaku khilafnya adalah mengambil keseronokan ataupun bersentuh kulit di antara pusat dan lutut tanpa bersetubuh. Hak tu berlaku khilaf. Sebahagian ulama kata tak ada masalah, sebahagian yang lain kata tidak boleh. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan. Jadi maksudnya bukan hanya bersetubuh saja tidak dibolehkan, bahkan persentuhan kulit
di antara pusat dan lutut perempuan yang haid juga tidak dibolehkan, sama dengan perempuan yang nifas. Okey. Dan antara perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan dengan sebab nifas adalah wat talaq. Tapi talaq ni bukan diharamkan kepada perempuan, tapi diharamkan kepada suami. Kerana talaq ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-talaq liman akhadha bis-saq. Dia talaq ni adalah milik suami dia, atau kama qala. Talaq ni adalah milik suami dia. Dia bukan milik perempuan. Bukan milik perempuan, milik suami dia. Melainkan kalau suami saat itu menyerahkan urusan talak kepada perempuan, itu lain. Dia wakilkan kepada perempuan untuk tolak diri dia sendiri. Itu masalah lain. Itu ada perbincangan dalam bab talak dalam kitab fiqh. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan perempuan yang, ataupun antara perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan dengan sebab nifas adalah talak. Maksudnya haram suami menceraikan isteri ketika isteri dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Cuma ada beberapa keadaan, ada beberapa situasi yang mana walaupun perempuan tu datang haid, boleh suami dia cerai dia. Maksudnya tidaklah haram. Illa fi sab'i suwar, melainkan pada 7 situasi. Pada 7 keadaan boleh suami mencerai isteri walaupun isteri ketika tu datang haid ataupun datang nifas. Wahyat. Ini kita tidak sempat dah untuk kita bincang pada hari ini. Tidak sempat dah untuk kita bincang kerana kita pada penghujung dah, kita cuba nak jawab sedikit soalan yang diajukan. Cuma soalan hak yang tadi tu padang dah, tak ada lah. Hak yang ada ni soalan ni satu je soalan. Jadi anda nak tengok lagi lagu mana rakaman tadi terpadang ataupun tidak. Jadi kalau sekiranya terpadang, mana-mana hak yang ada soalan tadi boleh ajukan semula soalan, boleh ajukan semula. InsyaAllah kita akan sambung balik pada hari Ahad ni, insyaAllah, kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi soalan daripada saudari Nur Hidayah, jadinya boleh baca dalam hati ya Ustaz? Dia boleh. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, dia boleh baca Quran dalam hati. Kalau dia nak baca dengan mulut pun boleh, tapi tidak boleh bersuara sahaja. Dia gerak bibir mulut, dibolehkan. Gerak bibir mulut, gerak lidah tanpa bersuara, dibolehkan. Dan begitu juga boleh dia membaca Al-Quran tapi dengan qasa' zikir. Bukan dengan qasa' Al-Quran, dengan qasa' zikir. Hukum dia adalah dia bolehkan. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, Ustaz, adakah maksud sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam kalau ditilik pada hari ialah 16 hari seperti mana sebanyak-banyak haid? Ya, pengiraan 15 hari 15 malam untuk haid, hak tu kita khabar dah. Begitu juga pengiraan 15 hari 15 malam untuk sekurang-kurang suci. Untuk sekurang-kurang suci, pengiraan 15 hari 15 malam adalah sama pengiraan 15 hari 15 malam dalam sebanyak-banyak haid. Hukum dia sama je. Soalan daripada saudari Syafiqah Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya, jika seorang itu mengamalkan wirid harian yang perlu pada adab, kena berwudu, adakah dia dibolehkan berwudu dan apakah hukumnya? Pada asalnya berwudu bagi perempuan yang haid, hukum dia adalah haram. Okey, hukum dia adalah haram. Kerana di antara syarat sah wudu mesti kena suci daripada haid, mesti kena bersih daripada haid dan nifas. Jadi kalau sekiranya seorang perempuan dia ada wirid yang mana wiridnya disyaratkan berwudu, boleh tak dia nak berwudu? Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Dia sebenarnya tidak ada wirid yang selain daripada Al-Quran, selain daripada sembahyang, selain daripada tawaf, hak yang wajib berwudu sebenarnya tidak ada. Hak yang kata wajib berwudu itu adalah mungkin apa hak yang dibuat oleh ulama, cuma bukan wajib, bukan adab sahaja mungkin. Tetapi ketika mana perempuan saat ni tu katalah adab dia kena berwudu untuk berzikir, yang wirid hak yang dia buat sebagai contoh lah, sebagai contoh. Tapi dia datang haid, maka tidak menjadi masalah dia baca wirid tersebut tanpa berwudu kerana dia memang terhalang daripada berwudu. Bukanlah bermakna dia tidak ada adab. Bukan bermakna dia tidak ada adab. Dia tidak ada adab ni adalah ketika mana kita mampu untuk melakukan perkara yang dituntut, tiba-tiba kita tidak melakukannya, barulah tidak ada adab. Tetapi kalaulah kita tidak mampu untuk melakukannya, maka dia tidaklah dikirakan kita saat itu buruk adab, kita meninggalkan adab.
Uh, ada soalan lain lagi, Ustaz. Mana? Kalau hafazan baru bukan murajaah, boleh ke dalam mazhab Maliki? Bolehkah nak amal? Okey, kalau menurut pandangan mazhab Imam Maliki, ini soalan daripada Ustazah Khairatul Hisan. Khairatul Hisan. Dia orang pandai dah ni, saja ditanya je ni. Baik. Kalau mengikut pandangan mazhab Maliki, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas boleh baca Al-Quran. Tanpa dilihat dia mengapa ke tak mengapa ke, dia boleh baca Quran. Maksudnya pengharaman bacaan Al-Quran kepada perempuan yang haid dan nifas hanyalah pandangan majoriti ulama, ia tidak berlaku kesepakatan. Namun pandangan mazhab Maliki, hukum dia adalah dibolehkan. Okey, boleh tak dia nak ambil pandangan mazhab Maliki dalam masalah ni? Jawapannya hukum dia adalah dibolehkan, kerana mazhab Maliki juga termasuk dalam mazhab mu'tabar. Namun sebaik-baiknya adalah dia elokkan. Itu sebaik-baiknya. Dalam mazhab Maliki tak ada masalah, dia bolehkan. Tapi dengan syarat, syarat dia ada syarat dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki syaratnya adalah ketika darah sedang keluar. Indastirsa dam, ketika darah sedang keluar. Adapun ketika darah telah berhenti, maka tidak boleh juga dalam mazhab Maliki. Sebab mazhab Maliki kata mana? Mazhab Maliki kata darah sedang keluar, dia benda tu tidak boleh nak dihilangkan. Benda tu tidak boleh dihilangkan. Berbeza apabila darah berhenti, boleh dihilangkan dengan mandi wajib. Boleh mandi wajib lalu. Jadi apabila darah berhenti, tak boleh dah dia nak baca Al-Quran. Okey. Okey, kenapa mani tidak najis, Ustaz? Soalan daripada rasanya saudari Aina. Tak kira lah saudari ke saudara, rasanya Aina ni perempuan kot. Okey, daripada saudari Aina, kenapa kau najis kenapa mani tidak najis? Mengikut mazhab Imam Syafi'i, mani tidak najis adalah kerana mani ini adalah asal kejadian manusia. Asal kejadian manusia. Asal kejadian anak Adam. Asal kejadian manusia. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan anak Adam, maka pastinya anak Adam saat itu tidak dihukumkan najis ketika hidup dan ketika mati. Anak Adam tidak dihukumkan najis ketika hidup, ketika mati, kerana anak Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila anak Adam itu tidak dihukumkan najis, maka sama juga asal penciptaan anak Adam, iaitu mani, juga tidak dihukumkan najis. Wallahu a'lam. Kalau air mani bercampur air mazi, adakah dimaafkan juga? Air mani kalau bercampur dengan air mazi tidak dimaafkan. Hukum dia adalah najis. Kalau kita yakinlah, kalau kita yakin. Tapi kalau kita tidak yakin, maka ketika tu tak ada masalah lah. Tak yakin. Campur ke tak air mani dengan air mazi? Campur ke tak? Okay, tak yakin, tak yakin. Tidak dihukumkan najis. Kalau kita yakin air mani itu campur dengan air mazi, maka ia tidak dimaafkan. Hukum dia adalah najis. Wajib kena basuh. Baik. Maksud antara mazi dan peluh itu adakah dari segi hukum? Gini, daripada segi hukum, sebagaimana mazi hukum dia najis, peluh hukum dia suci, begitu juga keputihan yang keluar daripada bahagian luar dia sama dengan peluh. Sebab peluh kan keluar daripada bahagian luar kan, maka hukum dia suci. Manakala yang keluar daripada bahagian dalam, dia sama dengan hukum mazi, hukum dia adalah najis. Baik. Mana lagi ya? Sekiranya soalan daripada saudari Nur Hidayah, sekiranya wanita haid yakin tidak akan mengotori masjid, maka dia boleh duduk berlama-lama dalam masjid ke, Ustaz? Okey, gini. Dalam masalah berada dalam masjid, diam dalam masjid, dia lain lalu dalam masjid. Perempuan yang haid tidak boleh dia berhenti dalam masjid dengan kesepakatan 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan tidak dibolehkan. Kalau ada yang kata boleh, itu bukan pandangan 4 mazhab. Itu pandangan sebahagian daripada ulama, antaranya Syekh Ibn Taymiyah, antaranya adalah mazhab Al-Zahiri. Itu bukan pandangan 4 mazhab. Pandangan mu'tamad dalam 4 mazhab, pandangan yang difatwa dalam 4 mazhab, perempuan yang haid tidak boleh berhenti dalam masjid. Manakala yang kata boleh tadi itu bukan berhenti, hanya masuk tanpa berhenti. Masuk tanpa berhenti. Tapi dengan syarat
ia tidak mengotori masjid. Kalau dia bimbang mengotori masjid, maka tidak boleh dia berjalan dalam masjid. Kita kena beza di antara berhenti dan dengan antara lalu. Dalam bahasa Arab, al-lubtu makna berhenti, hak tu haram. Manakala al-murur, hak tu dibolehkan, tapi dengan syarat dengan syarat dia tidak bimbang mengotori masjid. Baik. Ustaz, betulkah ada ustaz cakap? Okey, ustaz, betulkah ada ustaz cakap kalau orang perempuan dia bermazhab Syafi'i, dia tinggalkan bacaan Quran, okey. Jadi betul ke ada benda hak yang dalam Telegram tu minta tutup suara minta tutup suara. Okey. Mengikut jadi soalannya, ada yang mengatakan bahawasanya ada ustaz khabar kalau orang puan tu bermazhab Imam Syafi'i, dia tinggalkan bacaan Quran ketika haid adalah ibadah kerana itu merupakan perintah. Kalau dia seorang pengamal Quran, dia tak baca Quran ketika haid pun dia tetap dapat pahala kerana istiqamah. Baik. Jadi sekarang ni perempuan yang datang haid tidak boleh dia baca Quran, itu adalah hukum syarak. Maka tengok hukum syarak. Jadi apabila dia melakukan kewajipan kepada dia dan dia meninggalkan perkara yang diharamkan, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Kan kita perkara yang diwajibkan benda yang diperintah oleh syarak, kalau sekiranya kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal berdosa. Benda yang diharamkan, benda yang dilarang oleh syarak, kalau kita buat berdosa, kalau kita tinggal dapat pahala. Jadi kalau ditinggal Al-Quran kerana dia nak baca tapi ditinggal Al-Quran kerana melihat dia tak boleh baca Quran, maka dia tetap dapat pahala. Dia tetap dapat pahala. Bahkan kalau sekiranya dia memang istiqamah baca Al-Quran, cuma masa haid dia tidak boleh baca Al-Quran, dia tinggal saat itu kerana dia haid, maka tetap dia dapat ganjaran sebagaimana yang dia baca Al-Quran. Ini berdasarkan kepada satu hadis. Kata Nabi SAW, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Ini hadis sahih kata Nabi SAW, "Idza maridal 'abd," apabila seorang hamba sakit, au safara ataupun dia bermusafir, maka kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima, akan ditulis kepada baginya untuk dia setiap apa yang dia beramal yang dia buat ketika dia sihat dan ketika dia bermukim. Orang sakit dia tidak mampu dah nak buat seperti orang sihat. Orang bermusafir banyak dah benda yang tidak mampu dibuat oleh orang yang bermukim. Jadi benda yang dia tidak mampu dia buat ketika dia bermusafir, ketika dia sakit, tapi masa dia sihat, ketika dia bermukim dulu, dia buat, maka tetap dapat pahala tersebut. Okey, sama juga dengan perempuan yang haid. Wallahu a'lam. Kita rasa tak ada dah soalan kan? Kita rasa sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada hari-hari yang akan datang. Dan kita berdoa kepada Allah agar perbincangan kita pada petang yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.